yang pertama usianya umat-umat yang terdahulu panjang-panjang dan ketaatan mereka lebih taat. Sedangkan usia umat yang sekarang ni, mana umat Nabi Muhammad pendek-pendek dan ketaatan kita juga kurang sedikit. Mana kalau nak dibandingkan amalan orang-orang dulu ni agak berat dibandingkan amalan umat Nabi Muhammad. Tak berat kan? Udah ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Mana kamu buatlah takat mana yang kamu mampu. Mampu ni makna buat juga. Dalam keadaan dalam keadaan kita buat takat mana yang kita mampu tu. Kan? Baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada umat yang sekarang di atas umat-umat terdahulu dengan melipat gandakan amal perbuatan mereka itu dan memberikan keutamaan waktu mereka serta memberikan juga Lailatul Qadar agar ketaatan mereka dapat lebih banyak daripada umat-umat yang dahulu. Ada 3 benda tuan-tuan. Pahala ni kita dapat banyak. Di antara 3 benda dah. Yang pertama sekali Lailatul Qadar kita dapat. Yang kedua, satu amalan kita dah digandakan 10 hingga ke 700. Yang ketiganya, niat itu pun dah dikira pahala. Niat kita pun dah dikira pahala dah. Punya mudahnya kita ni pahala-pahala yang kita boleh dapat kan. Yang keduanya berkata sebagaimana riwayat Nabi Musa AS berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menemukan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu Nabi kata, ya Allah, aku telah menemukan dalam kitab Taurat tertulis suatu umat yang kebaikannya dicatat 10 kali dan kejahatan tu hanya sebanding saja. Makna bila kita buat satu kebaikan diganda 10 hingga adha'afan, digandakan berganda-ganda sehingga 700 dan malahan kata ulama lebih pada tu lagi. Mengikut keikhlasan kita lah kan, keikhlasan kita ni. Baik. Kalau yang jahat itu sebanding je. Kalau niat yang jahat tu belum laksanakan lagi, dia tidak berdosa. Dan malahan berpahala pula. Dia niat jahat. Niat nak buat jahat, tapi dia tangguh buat jahat tu, dosa tak ada, malahan pahala. Pahala kerana dia ada niat nak buat jahat tapi dia tak buat jahat. Itu pahala. Itu kata rahmat Allah tu. Niat nak buat baik. Ni nak bangkit pagi ni, nak kuliah subuh ni. Kunci jam, suruh orang rumah kejut sat lagi ke apa semua ni. Tiba-tiba terlajak. Kan? Pahala dah ada dah. Pahala tu daripada mula niat dah ada dah. Apatah lagi buat, kan? Tapi betul-betul dah niat tu bukan saja-saja nak cari pahala dengan niat yang niat tidak sebenarnya. Kita duk kata lah, aku kalau dapat duit ni, aku dah hantar satu Malaysia ni pergi Mekah contohnya, kan? Tapi tak ada usaha pun ke arah tu pun, kan? Saja nak pi buat satu niat, nak seolah-olah nak jadikan niat itu sebagai pahalanya, padahal bukan ada kesungguhan dalam niat pun. Itu Allah Ta'ala mengetahui dah kerja niat seseorang tu, kan. Tapi kalau dia niat sungguh ni, niat sungguh tapi tak mau jadi, dia niat tu tak mau jadi, niat tu niat kebaikan, tu ada dah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jadikanlah mereka itu umatku, kata Nabi Musa, jadikanlah mereka itu, mereka yang mendapat pahala tu yang berganda-ganda. Kejahatan itu adalah sebanding dengan apa yang dia buat saja. Nabi Musa minta dijadikan ke atas umat dia. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa ni, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di akhir zaman tu. Yang kedua, beberapa tingkatan syurga itu dapat diharap dengan ketaatan ikhlas tanpa cacat. Yang keduanya, umat Nabi Muhammad ni, kita ni kan, mendapat syurga, tingkatan syurga itu yang kita harap nak dapat syurga Jannatul Firdaus. Itulah harapan kita ni kan. Walaupun ibadat tak setara mana pun, tapi teringin nak dapat syurga Firdaus. Tapi tuan-tuan, kita minta, jangan duk kata aku ni kira syurga mana pun tak apa, saya syurga sudah dah. Dengar syurga apa pun hebat dah kan. Syurga yang paling curut, orang kata sekali kan, yang paling rendah sekali, iaitu kira itu pun dah hebat dah. Kita tak boleh buat minta macam tu. Kita minta Jannatul Firdaus, itulah syurga yang tinggi bagi umat Nabi Muhammad. Sehingga kan kita dengar ada ni syair yang disebut, ilahi lastuli firdausi ahla wala aqwa 'alal jahim kan. Walaupun kita tak setara ibadat kita ni tak sebanding, tak sekuat untuk memasukkan kita surga firdaus, tapi minta. Sebab yang kita nak minta tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta kepada majikan-majikan tu dengan tak ada SPM-nya, SRP kita pun dapat C, tiba-tiba keluar satu jawatan jawatan yang memerlukan sijil yang SPM ke umpamanya, kita SPM tak ada, yang tu tak payah minta lah. Sebab yang yang syarat tu kita tak dapat. Tapi dengan Allah Subhanahu Taala ni kita minta. Minta juga. Walaupun kita rasa payahlah nak masuk syurga firdaus ni, tapi minta. Kerana bila kita minta kepada Allah Subhanahu Taala, itu di antara harapan kita. Raja kita, harap kita kepada Allah Taala agar Allah memberikan tempat di dalam syurga Jannatul Firdaus. Bila Allah nak bagi kita orang yang membolehkan masuk dalam syurga Firdaus, Allah akan memberi kepada kita keizinan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita masuk dalam Jannatul Firdaus. Jadi kita minta saja, kan. Tapi amalan kita buat jugalah kan. Kan. Itu kita rasa mengharapkan agar Allah meletakkan kita Jannatul Firdaus, walaupun amalan kita tak banyak, mungkin dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu, Allah boleh memasukkan kita tu. Dan ketaatan umat yang sekarang ini serba kurang. Ketaatan umat ni kurang. Saya teringat bila sebut umat ni ketaatan kurang, kalau nak dibandingkan umat-umat yang dahulu ni, maknanya mereka kalau kata taubat tu bunuh diri kan, taubat tu bunuh diri, masuk dalam bilik gelap tu bawa pisau tu kan, masuk 3-4 orang tu bakal bunuh, tu taubat. Tapi umat Nabi Muhammad ni taubat dia mudah sangat, penyesalan saja. At-taubatu an-nadmu, kan. Taubat itu menyesal, sesal saja, tak sebut astaghfirullahalazim pun tak apa. Pasal apa aku pergi kata kat dia macam tu, pasal apa aku pergi buat dia macam tu, ada penyesalan, itu dikatakan taubat lah tu. Mudah aja bagi umat Nabi Muhammad. Maka Allah SWT melipat gandakan kelebihannya dan kedermawannya, supaya kekurangan taat umat sekarang ini dapat sempurna lagi dengan kelipatan ganda itu, sehingga dapat diketahui bahawa mereka itu memperoleh tingkatan surga yang bertingkat-tingkat juga. Jadi maknanya Allah Ta'ala melipat gandakan kelebihan kepada kita ni, berbanding dengan umat-umat yang dahulu ni, agar kita boleh dapat syurga itu
yang mana tingkatan yang lebih tinggi. Ini semua ni adalah kelebihan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita umat Nabi Muhammad juga diberi kelebihan. Kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad, umat dia juga diangkat. Sebab tu doa antara apa dia selepas daripada azan tu jangan tinggal. Doa apa lepas daripada azan tu, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatul qa'imah tu, itu jangan tinggal. Disebut dalam hadis, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah ila akhir kan, wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Mana kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kedudukan yang makam yang terpuji, kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab Allah memberikan kedudukan tinggi, maka kita juga mendapat bias daripada kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya mengajak di mana-mana pun saya buat penekanan tentang azan. Dah semua dah. Dulu ada satu masjid, dulu ada dua, lepas tu ada tinggi satu. Dah satu masjid tu pun azan dah. Bila tukar EJK baru ni, saya suruh dia azan. InsyaAllah semua tempat yang saya mengajak semua ada azan. Lega lah. Jadi saya pergi baru ni di Pulau Pinang, satu masjid dekat dengan Sungai Dua. Saya nak pergi hantar anak di Yan, singgah situ sembahyang jamak maghrib dengan isyak. Habis tu ada guru mengajar. Lepas guru mengajar tu kamat dia. Oh, saya kata bukan saja berlaku Munti ni, kalau cakap berlaku Taiping, Pulau Pinang pun dah jadi macam tu kan. Mungkin banyak lagi tempat macam tu. Jadi itu adalah sesuatu yang tak berapa elok lah. Tuhan nak bagi pahala azan kan. Orang yang paling orang kata apa, yang di antara manusia yang akan mendapat kelebihan di akhirat besok ni, tukang azan tu, bang tu. Kan kita pula yang dengar bang tu pula menjawab kan. Menjawab apa yang iza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulu muazzin. Apabila kamu dengar azan, naklah kamu jawab seperti mana tukang bang. Kan. Itu disebutlah hadis tu. Kemudian dia kata illa hayya apa ni, makan hayya solat ifadah kan. Tak apa. Jadi lepas tu kita berdoa kepada Allah Taala dengan doa yang kita biasa baca. Cuma doa-doa ni betul-betul baca doa tuan-tuan. Jangan kita gimmick je. Jangan orang lu angkat kita buat nangkau kan. Tak mau macam tu. Mohong lama dah. Kalau duk mohong lama sangat dah kan. Kita bawa Allahumma rabbazina wa tilkama wa salatul qamah dia dah buka dah. Betul ke dia baca tu? Kan. Betul-betul baca punya. Kalau agak-agak tak hafal tu, tengoklah kertas tu apa. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Lama-lama dah hafal kan. Lama-lama dah hafal itu. Sebab itu apa tu? Kelebihan yang ada pada azan. Kemudian berdoalah apa yang kita nak doa selepas pada tu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wa dunya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid din wa dunya akhirah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya. Doalah insya-Allah. Itu di antara doa yang tidak ditolak. Antara bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah tu doa yang tidak tertolak. Doalah situ. Tapi doa betul-betul. Jangan gimmick dia tak mau. Ketiga, diberi lipat ganda tu pasal apa? Umat sekarang ni. Maka juga pada para lawan itu kelak di hari akhirat. Kan? Dia kata ketiganya, ketiga mana ketiga? Diberi lipatan ganda tu, maka sesungguhnya para musuh itu kelak di hari akhirat akan menggantungkan dirinya kepada lawan-lawannya untuk merapas amal perbuatannya tu. Ini masalah. Kita ni Nabi pernah tanya kepada sahabat dia, tahu tak kamu siapa orang muflis? Muflis ni bankrupt lah. Sahabat-sahabat kata dah tak ada duit lah. Tak ada duit, tak ada dirham, tak ada tu, tak ada harta. Itu muflis. Sahabat Nabi kata bukan macam tu, bukan. Yang kata muflis tu
orang dia bawa amalan-amalan besok ni di akhirat. Banyaklah kan. Pahala tarawih, pahala witir, pahala tadarus, pahala sedekah, pahala senyum, pahala bagi salam, pahala buat kenuri, pahala niat, macam-macam pahala, bergunung ganang pahala. Tiba-tiba bila sampai di sana, ada tuntutan daripada lawan-lawan kita ni, yang kita buat bermusuh-musuh dengan dia di dunia dulu ni. Kita tak sedar kita buat musuh dengan dia, dan kita tak jumpa dengan dia, kita tak mohon maaf dengan dia. Paling tidaknya kita tak bersalam pun dengan dia. Bila bersalam ni, ada hadis menyebut gugur dosa di antara kedua-duanya tu. Sebab tu di antara sunat bila kita salam, keselawat atas Nabi, dan kita mendoakan Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Kita doa lah kan, supaya Allah gugurkan dosa-dosa kita ni, insya-Allah. Tak berjumpa dia, tak mohon maaf pada, tiba-tiba mati, jumpa di akhirat. Bila diberi buku tiap-tiap seseorang catatan amalan tu, dia akan baca kebaikan, kejahatan, amalan-amalan dia. Maka orang di akhirat besok ni, mereka akan menagih sebanyak mungkin pahala daripada orang-orang. Tak sangat pahala masa tu. Kan? Di akhirat besok ni orang pakai nak pahala. Dunia orang pakai nak duit. Kan? Sebab tu kita sah-sah ni tamar ni, pahala besar ni. Rebutlah. Jangan kesian tok imam sah. Kadang setengah tok imam tu tunggu bagi sah penuh. Kesian. Penuh kan? Kita dah belajar dah. Kita dah main masjid, kita dah belajar kelebihan sah yang pertama. Kita dah belajar kelebihan azan kan, dan kelebihan, jangan kita lepaskan peluang. Kalau kata azan mungkin dah tak boleh rebut, pasal dah ada jawatan dah. Tapi kelebihan sah ni boleh kita rebut. Mungkin sah di belakang imam tu tak sah lah kan, kok imam nak duduk, kok apa-apa jadi nak ganti. Jadi cari pahala melalui macam tu lah. Jadi besok ni Nabi kata bukan, orang yang mubli itu adalah orang yang bila dia bangkit di akhirat besok membawa banyak pahala, tapi ada orang buat tuntutan. Kamu ada buat kat aku begini, kamu ada buat kat aku macam ni, aku nak tuntut. Apa lagi yang nak dituntutnya, melainkan dia nak menagih pahala-pahala. Sebab tu saya kata kita buat kerja sunat-sunat ni ada 4 kelebihan. Di antara 4 kelebihan tu, kita jadikan dia sebagai aset di akhirat besok ni, agar bila orang tuntut kita, itulah pahala sedekah kita bagi, pahala semayang kita bagi, pahala apa lagi kita bagi, banyak pahala ni, bagi, masih ada lagi pahala di sisi kita. Jangan sampai orang kutip habis pahala kita, orang main tuntut lagi tak ada pahala dah. Allah suruh kita menanggung pula dosa dia. Allah leceh dah. Kita tak buat dosa, tiba-tiba kena tanggung pula dosa pula orang yang kita ada melakukan kesalahan tu. Bismillah. Untuk merampas amal perbuatannya, maka yang tertinggal adalah kelipat gandaannya tu. Bila diganda tu, dibagilah. Macam ada orang setengah tu dia ambil duit di bank dulu ni, ada bank konvensional kan yang ada riba. Dia bawa keluar duit, tapi dia ambil duit yang halal bagi dia. Hak riba-riba tu dia tak ke tepi. Dia pergi bagilah mana institusi yang boleh buat masalah am. Kan, masalah am tu makna masjid pun boleh bagi. Masalah untuk umumnya, tapi seeloknya benda-benda tu kita buatlah benda-benda yang tidak melibatkan ibadat secara khusus, ingat. Harus, tapi kita tengoklah buat pagang ke, buat jalan ke, apa semua ke kan. Macam itulah. Maknanya bila kita digandakan, yang ganda tu kita akan bagi kepada orang yang menuntut kepada kita ni. Nah, ambil pahala kamu. Di akhirat apa lagi nak bagi? Itulah. Duit bukan ada dah. Nak tawarkan duit, nak tawarkan jawatan, di akhirat tak ada dah. Melainkan di situlah nak ditawarkan pahala dan dosanya tu.
Jadi kalau kita banyak pahala, kalau kita terlupa nak minta maaf kepada seseorang tu, itulah yang akan diberikan kepada orang yang menuntut kepada kita tadi. Itulah kelebihan pahala berganda-ganda bagi umat Nabi Muhammad kita ni. Kata lawan, ya Tuhanku, berilah kelipatan gandaan amalnya kepadaku. Firman Allah Ta'ala, sungguhnya kelipatan ganda itu bukan daripada perbuatan kamu. Kamu nak minta daripada siapa, bukan kamu buat, melainkan kelipatan ganda itu semata-mata rahmatku, dan aku tidak akan mencabut rahmatku daripadanya, bahkan engkau hanya aku berikan amal perbuatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat juga. Kan habis. Itulah kelebihan pahala. Cerita kelebihan pahala tu. Sebab tu satu definisi kita. Definisi kita yang saya pun sebut berkali lah. Dan sebut lagi, bagi ingat lagi lah. Kita jangan menganggap sunat itu buat tak apa, tak buat tak apa. Itu tak mau. Tak apa, sunat je. Macam tu. Tu yang terjadi kepada azan tu. Bila kita kata pasal apa tak azan, ustaz sunat je ustaz, buat tak apa, tak buat tak apa, sembahyang sah juga. Kan? Itu definisi tak betul. Bila kata sunat, melaksanakan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Itu nama dia sunat. Jadi rugilah kita. Maknanya sunat tu takkan berulang lah. Contohnya sembahyang subuh, contohnya kita tak bang, tak ada azan, tiba-tiba kamat dia sembahyang. Saya buat kertas kerja dulu berazan ni, hampir dekat 15 perkara rugi. 15 perkara saya tak ingat dah, 15 perkara rugi bagi orang yang tidak mengalunkan azan. 15 perkara. Jadi maknanya bila kita anggap sunat itu sebagai harus, buat tak apa, tak buat tak apa, rugi. Lepas tu kita kena menganggapkan yang sunat itu sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah. Bila orang bagi hadiah ni, jangan tolak, ambil. Orang bagi saja hadiah apa pun, benda tu benda baik, kita ambil. Allah bagi hadiah kepada kita tu yang sunat-sunat. Kalau tidak, sembahyang tu 5 waktu je, puasa Ramadan je, zakat ni setahun sekali, haji seumur hidup sekali, umrah seumur hidup sekali. Tapi bila Tuhan bagi lagi offer kat kita, buatlah. Kita pun pulun carilah sebanyak mungkin pahala-pahala sunat-sunat ni. Dan ada juga pahala sunat melebihi pahala fardu. Umpamanya bagi salam, kan? Assalamualaikum tu sunat, tapi menjawab tu wajib. Tapi pahala memberi itu lebih daripada yang menjawab. Jadi kita pun pulunlah mulakan dengan memberi salam. Sebab Nabi, kalau kita baca dalam kitab Barzanji, Nabi lah yang memulakan memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Baik, hikayat. Kata Abdullah Al-Mubarak, pada suatu tahun saya menunaikan ibadat haji. Tatkala saya di Hijri Ismail, saya tertidur. Maka saya bermimpi melihat Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke daerah ini dan temuilah Bahramal Majusi. Ni cerita kan? Bahramul Majusi. Iaitu pemimpin agama Majusi. Sampaikan salam. Sampaikan salam saya kepadanya dan katakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah rela kepadamu. Maka terbangunlah saya dan saya baca la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ini impian daripada syaitan. Maka saya mengambil wuduk lalu tawaf di Kaabah. Dengan kehendak Allah saya tertidur lagi dan memimpi lagi. Seperti itu juga selama 3 kali mimpi itu. Setelah selesai melakukan ibadat haji, saya kembali ke Baghdad dan pergi ke daerah yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam mimpi itu. Lalu saya cari rumah Bahraman Majusi tadi. Maka saya temui seorang tua
yang telah lanjut sekali usianya. Saya bertanya, apakah engkau nama Bahramal Majusi? Dia menjawab, ya. Baru saja saya meminjam wang kepada orang, iaitu dengan bunga, dan ini yang lebih baik bagi saya. Kata saya, ini hukumnya haram menurut Nabi Muhammad. Kan? Bahramal Majusi kata, bila Abdullah Mubarak tanya, kamu ke Bahramal Majusi yang ku mimpi? Dan ya, dia kata. Lepas tu Bahramal kata, saya baru saja meminjam wang kepada orang dengan bunga lah, makna riba. Ini yang lebih baik bagi saya, katanya. Kata Abdullah, kata, ini hukumnya haram menurut Nabi Muhammad SAW. Dan saya katakan, apakah engkau punya perbuatan yang lebih baik selain ini? Dia menjawab. Jadi Abdullah pun heran lah, sebab Abdullah ni Al-Mubarak ni mimpi jumpa Nabi, dan Nabi suruh pergi jumpa dia ni, ketua Majusi ni. Jadi pergi jumpa. Bila Abdullah pergi jumpa Majusi ni dia buat satu benda yang menyalahi hukum agama, iaitu meminjamkan wang dengan bunga. Meminjamkan wang dengan bunga tu maknanya pinjam 10-2 orang kata, kan. Kemudian Abdullah pun heran lah, siapa Nabi pergi suruh pergi jumpa dia ni, kan, dan suruh bagi salam pula tu, kirim salam. Jadi Abdullah pun tertanya-tanya, tanya Abdullah lagi, apakah engkau punya perbuatan yang lebih baik selain ini? Ada lagi tak perbuatan lebih baik ni? Dia menjawab, ya, saya punya 4 orang anak perempuan dan 4 anak orang lelaki. Kemudian yang wanita saya kahwin dengan yang lelaki. Kata Bahramal tadi ni. Bahramal kata, aku ada 4 anak lelaki, 4 anak perempuan. Aku kahwin mereka ni, sama-sama mereka ni. Kata Abdullah, kata, tu pun haram juga. Mana kata baik pula? Dikahwin kau dengan adik, dengan abang, apa semua ni kahwinan. Dan saya kata, apakah kau punya perbuatan lebih baik daripada itu? Ada lagi tak? Yang tadi bagi hutang dengan bunga, yang ni pula kahwin adik dengan abang, dengan kakak, apa semua ni, haram semua tu. Jadi Abdullah duk tanya lagi, ada tak kebaikan lagi yang boleh, yang kamu buat ni? Dia menjawab, ya, saya telah mengadakan walimah pernikahan, menjamu orang Majusi sewaktu saya mengkahwinkan anak wanita saya dengan anak laki-laki saya. Kata Abdullah, kata, itu juga haram. Mana kata baiknya? Dan saya kata, apakah engkau punya perbuatan lebih baik daripada itu? Dia menjawab, ya, iaitu saya punya anak wanita paling cantik dan saya belum pernah melihat tandingannya, maka saya kahwin ni, dan saya adakan walimah untuk orang Majusi malam harinya, serta dihadiri lebih daripada 100 orang daripada mereka. Saya kata, itu juga haram, itu tak boleh juga. Orang Majusi kata, tu baik dah. Dia kata baik, bagi hutang, pakai bunga, lepas tu pergi kahwin pula anak laki-laki dengan anak perempuan dia tu, kan. Lepas tu dia dah semua kerja yang haram tu. Kemudian Allah tanya lagi ni, nak tanya ni, apakah amalan yang baik yang sehinggakan Nabi berjumpa Nabi dalam mimpi, Nabi suruh pergi jumpa ni Bahramal Majusi ni. Jadi Abdullah tanya lagi, ada tak apakah kau punya perbuatan selain itu yang baik tu? Dia menjawab, ya, pada suatu hari di tengah malam saya menggauli anak wanita saya sendiri di ranjangnya. Allah, tiba-tiba datang seorang wanita muslimah dari pemeluk agamamu sambil menyalakan lampu saya pun menyalakan lampu kamar. Maka dia keluar dan saya segera mematikan lampu saya. Lalu dia masuk kembali sehingga kembali saya nyalakan lampu kamar. Maka dia keluar kembali dan saya pun memadamkan lampu kamar saya. Kata saya dah hati, mungkin ini kaki tangan pencuri, kata Bahramal tadi ni. Waktu dia keluar saya ikuti dari belakang, maka dia masuki rumahnya dan saya melihat dia punya anak wanita sebanyak 4 orang. Tatkala dia masuk, anak-anak menyambut dengan kata-kata, hai ibu, apakah ibu telah pulang dengan bawa makanan untuk kami?
Ni tak cerita yang kata baik ni. Kerana kami sudah tidak sanggup lagi dan tidak tahan lagi menderita kelaparan ni. Wanita itu mencucurkan air mata seraya berkata kepada mereka, saya telah malu kepada Tuhanku untuk meminta sesuatu kepada orang selain daripada Allah, apalagi meminta kepada musuh Allah, iaitu orang Majusi itu. Di cerita Abdullah ni dia kata, last kali satu perempuan yang ada anak pi rumah Bahramal ni, Majusi ni, nak minta lah makanan, tapi perempuan ni tak sanggup nak minta. Tu yang keluar sagi masuk rasa nak minta, sagi tak jadi keluar baliklah perempuan ni ke rumah, diikuti oleh Bahramal tadi ni. Mana anak Bahramal tengok ada anak-anak perempuan tadi ni yang sedang kelaparan. Dia dengar kata perempuan ni, dia kata, mak rasa-rasa malu nak minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu nak minta kepada orang lain kerana anak lapar ni, malu. Melainkan minta kepada Allah je. Jadi ayat ni lah yang menyebabkan Bahramal ni dia sedap perbuatan dia tu perbuatan yang tidak baik. Apatah lagi musuh Allah, orang Majusi itu. Dia kata Bahramal, kata kalau saya mendengar kata itu, maka saya pulang ke rumah mengambil talam dan saya isi segala macam makanan, lalu saya pergi ke rumah perempuan itu dengan membawa talam tadi dan saya berikan kepadanya, maka dia pun bergembira. Kata Bahramal tadi ni, bila dia dengar orang ni, perempuan ni mengadu begitu hal kepada Allah Ta'ala, dia tak sanggup nak minta kepada orang, melainkan kalau dia minta kepada Allah sahaja. Apatah lagi orang yang dia minta itu orang yang musuh Allah ni, Bahramal yang jahat tadi ni, musuh Allah, lagi-lagi dia tak minta. Jadi bila dengar macam tu, Bahramal ni pun sedap, dia pun balik bawa talam, buah dan makanan, bubuh lah apa tu ni, dibagi ke orang perempuan ni, dibagi tanpa diminta. Kan, tanpa minta bagi. Mungkinlah ada cerita lagi kesedaran Bahramal ini, Majusi ini, yang sehingga kan Abdullah ini Al-Mubarak ni mimpi jumpa Nabi, dan Nabi suruh pergi jumpa Bahramal ni, kirim salam pula. Maknanya pada permulaan perjumpaan itu Abdullah Mubarak ni tak nampak kehebatan, kebaikan Bahramal ni, sehinggalah ceritanya berlaku kepada seseorang perempuan ni. Kata Allah Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, kata saya, inilah yang lebih baik bagimu, dan bagimu ada berita gembira. Inilah, kata Abdullah, kata rupanya yang ni yang menyebabkan Nabi suruh jumpa kamu ni, yang ni yang menyebabkan aku mimpi nak Rasulullah, ya Rasulullah suruh jumpa kamu. Saya pun telah mencerita berita gembira kepadanya atas mimpi yang saya alami, dan saya ceritakan kepadanya. Bahramal bin kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat selesai mengucap itu juga, dia tersungkur, Bahramal tersungkur dan meninggal dunia. Maka saya memandinya, mengkampaninya serta menyalaknya. Dan ada Abdullah bin Mubarak berkata, hai para hamba Allah, pergunakanlah sifat murah hati terhadap makhluk Allah, kerana sesungguhnya dia Allah itu boleh merubah para musuh menjadi kawan, kawan yang bercinta kasih. Dan bagi Allah lah kerajaannya di bumi, di langit. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita melalui keistimewaan dari asma'-asma'nya, nama-namanya yang maha agung, pengaruhnya, dan dengan sebab kemuliaan para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Akan datang insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ahsana ahadukum islamahu wa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyrati amsalha ila 700 dha'fin insyaallah. Wallahu a'lam. Astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.